sekejap. Kat situ dah okey belum? So kadang-kadang kat situ takut dia tak pergi live kadang-kadang. Coba okey dah. Okey baik. Okey baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sayang. Sayang sihat pagi ni? Alhamdulillah. Okey. So insya-Allah pagi ni kami sekali lagi kita bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pagi ni kita dapat sekali lagi berkumpul. Berkumpul. Sekarang ni zaman teknologi kan. Jadi kita tak payahlah macam nak kata walaupun lockdown tetapi kita masih lagi bersyukur sebab kita masih lagi dapat communicate, kita masih lagi dapat bersilaturahim menggunakan teknologi yang ada, sama ada pagi ini secara Facebook Live ataupun secara Telegram voice chat. Okay, so saya apa sikit nak cakap pagi ni? Topik dia. Topik dia macam ni tau. Sayang, kenapa dia macam ni macam ada sesuatu Tengah fikir yang tajuk tadi tu. nak dikatakan. 5 sebab kenapa kita patut suka pada haters. I love you haters. 5 sebab kenapa kita perlu sayang haters. Tapi definisi haters tu, sekejap nak tanya kepada anda semua, adakah you all ada haters? Ada tak seseorang, haters ni adalah, takkan nak ikut takrifan Kamus Dewan kan? Haters ni maksudnya seseorang yang dia tak suka pada kita. Bukan sekadar dia tak suka, dia juga akan cuba bagi kita lemah semangat. Dia akan cuba untuk memastikan kita Tak nak buat lagi. jangan buat lagi, dan dia memastikan kita jangan berjaya. Dia akan cuba pastikan yang kita akan terus gagal dan gagal. Inilah haters. So sayang. Oh tu definisi haters. Dan So haters maksudnya ni, kalau kita happy, dia tak happy lah. Sayang jauh sangat pada sini. Sini. Kata kau tak dengar suara. Okey, so semua suara adakah anda boleh dengar clear dalam Telegram? Boleh komen ke tim? Mana tim? Clear tak? Korang semua sihat? Dah naik sekilo ke turun sekilo? Sayang tak baik sayang macam tu sayang. Sial dia orang penat, dia orang Tapi- berdiet tu tau. Dia nak cari geng. Berdiet tu. Kan. Okey. Cari geng naik sekilo. Okey, kalau anda sedang naik treadmill tu, okey, sambil makan goreng pisang. Kan? Sedap saya bagi tips makan nasi pukul 11 malam. Okey, jadi insya-Allah pagi ni kita nak cakap tentang haters tu tadi, dan sometimes kadang-kadang haters ni dia bukanlah orang yang kita untuk peringkat awal ketika kita mula-mula berniaga, ketika mula-mula anda semua nak berjaya, so ada orang yang takkan suka dan selalunya mereka ni akan jatuhkan semangat, dan yang saya pasti anda semua alami adalah kadang-kadang mereka bukannya orang yang jauh. Mereka bukan orang kita tak kenal, tetapi kadang-kadang orang yang sangat rapat dengan kita. Yang menjadi haters pada peringkat awal. Haters ni banyak level sayang. Level paling dia kau? ada level 1, ada haters level 2, haters level 3. Hardcore punya haters. Saya boleh bagi tahu yang macam tu lah. Okey, tapi kita nak cakap kenapa pula kalau haters ni nak jatuhkan kita? Kenapa kalau haters ni nak patahkan semangat? Kenapa pula kita perlu sayang dia? Kan? Why? Kenapa? Kan? So why? Kenapa? Sebab anda kena dengar, anda kena ingat satu benda yang saya belajar, satu benda yang mula-mula dulu sayang kan, mula-mula bila masa abang mula-mula start dulu kan, bukanlah kita tak sedih tau. Bukannya kita tak stres. Bila kadang-kadang kawan-kawan kat FB pada peringkat awal tu, masa mula-mula kita buat online business. Sebab saya cerita pengalaman. Pada mula-mula buat online business, kadang-kadang kita ni dia siap dulu sebab anda kena ingat pada mula saya peringkat awal saya buat bisnes online dulu, masa tu belum zaman social media. Okey. Facebook semua ni belum popular lagi, kiranya kita lebih awal. Saya depan sikit sayang. Kiranya kita ni zaman yang awal, dia bukan zaman social media lagi. Tapi pada zaman tu adalah zaman yang kita gunakan blog, kita gunakan media macam forum, kita gunakan YouTube, gunakan video untuk nak menarik nak tarik pelanggan. So kuranglah benda-benda macam dulu Facebook mula-mula keluar pun belum boleh tag kawan. Kena ingat tak boleh tag kawan lagi. Tahun bila tu? 2000? 2009, 2010 masa tu belum zaman social media, tapi saya dah mula berniaga secara online. Zaman tu yang orang kata kalau
tanya, kau buat apa? Bisnes online. Oh, yang ni melabur tu, yang scam cepat kaya tu. So Orang anggap macam-macam. tu scammer. Sebab zaman tu memang betul. Zaman tu zaman yang memang banyak skim pelaburan internet masa tu. Tapi sebelum eBay saya pun buat ada beberapa juga kan. Yelah, maksudnya yang kita gunakan tadi macam Yang blog, gunakan teknologi. forum, itulah benda-bendanya. Betul. Tapi dia bukan zaman social media. Jadi Benda tu agak tabu lah. Agak tabu waktu tu. haters pun dia kurang lah. Dia punya apa nama, Dia punya head tu. virality dia kurang. Dia tidak seperti sekarang. Kau silap sikit je. Kan baru ni entah ada pemimpin mana pergi tengok macam tengok kereta ke test drive. Ada orang ambil gambar kecil, terus viral. Korang kan. Viral, babe. Yang Viral. ambil gambar tu nakal tau. Semua benda tu kan. Jadi semua benda tu Apa jadi niat orang yang ambil gambar tu? tak habis. Jadi kenapa perlu sayang haters? Why? Kenapa haters ni Kenapa sayang menyumbang? perlu haters? And you all kena ingat, abang tanya sayang. Oh ya ke? Saya Kena ambil. ingat, kenapa sebenarnya anda kena ingat salah satu daripada penyumbang kepada kejayaan yang akan menekan kita, yang akan menyebabkan kita nak berjaya lebih cepat adalah sebab haters tu. Itu jawapan dia saya. Sebab apa tahu? Saya dah bagi jawapan. Sebab dia macam ni, sayang. Ya betul lah saya. Point. Tak ada. Saya macam bela katak lah dengan haters ni kan. Tajuk haters. Kan? Jadi Ini memang bela-bela betul ni, sayang. Nak mandi air kolam ke apa pagi ni? Tak, maksudnya macam ni. Bila tak sebab macam ni lah saya terus terang cakap kan. Saya ni orang di belakang, dia orang ke depan. Jadi haters tentulah lebih banyak pengalaman haters tu suami saya lah. Jadi bila tajuk haters saya macam muka aku lah okay, yang saya, kena. Okay sayang, saya cakap je, saya support. Itu je tadi. Yang kenanya muka aku. Tak, dia macam ni. Tapi saya dulu sendiri tengok abang pada zaman yang dah start social media, pada zaman yang saya start mengajar orang macam mana nak jual barang secara online, masa tu kita dikecam. Apalah mamat ni, dia siapa nak mengajar orang. Yang paling orang sakit hati saya masa tu adalah ada orang personal message saya, dia marah-marah kat saya, dia macam maki hamun. Mungkin kalau saya cari mungkin boleh jumpa Yang tu saya kot. cerita kat Bika. Lepas tu dia macam, kau kenapa buat kelas? Kau tahu tak bila kau buat kelas kau melahirkan pesaing kepada bisnes aku tau. Kau boleh stop tak buat benda tu? Ada. Dia orang takut rezeki. Mula-mula abang tahu tak? Cuba bagi tahu dia orang. Tak, masa tu suami saya dengan tak ada motivasi sangat pun kan. Jadi dengan dia terbawa dia punya tu, kita pun terbawa emosi kita, memang down lah. Dalam keadaan down tu dah lah belum nak masuk banyak. Sebenarnya orang tak tahu tau. Orang tahu nak benci saja. Waktu orang kacau kita tu, maksudnya cakap macam-macam pada suami saya, kemasukan pendapatan pun tak berapa sebenarnya. Tapi sebab dah mula nampak usaha tu, so macam sayang, perasan tak? Bila setiap level ada haters. Padahal masa tu kita mula-mula je kan, baru nak bertapak Dia haters ni tak kisah tau. Dia tapi dia punya level hardcore dia tu. Pada peringkat awal. Sekarang pun ada ramai. Pada peringkat awal, dia kadang-kadang bukannya orang jauh, kadang-kadang mungkin orang terdekat. Kawan-kawan lama. Kawan-kawan baik kadang-kadang. Baik. Kadang-kadang mungkin ada ahli keluarga sendiri. Mungkin saya tak tahulah. Mungkin you all boleh share lah siapakah orang yang you rasa you sangat macam bengang, yang rasa selalu buatkan you rasa macam stres, tertekan. Tapi jangan tag pula orang tu. Bukan, maksud saya cuba anda bercakap lah siapa kawan ke, kan hubungan you dengan dia. Tiba-tiba ada jawab tulis adik-beradik ke. Rapat betul tu kan. Tapi apa yang saya nak bagi tahu macam ni, the point is not about kita nak mengata haters, tidak. Salah satu faktor, dia dua faktor nak berjaya. Pertama ada faktor penarik. Penarik nak capai impian dia sayang. Dia nak beli rumah ke, tanggungjawab ke, nak bayar hutang, segala bagai. Okey. Faktor kedua yang selalunya menentukan ataupun membantu orang tu berjaya adalah bila dia ada push factor, iaitu penolak yang menekan dia. Sebenarnya sorry sayang sorry to say lah, satu-satunya ketika yang saya nampak suami saya ni terlalu down, yang saya nampak dan saya masih ingat, masih segar di ingatan saya tu, waktu beberapa tahun lepas, tahun bila saya yang tentang Majlis Pertanian, Majlis Penasihat Pertanian Negara tu. Okey, ada satu ketika tu saya pernah dilantik untuk menjadi majlis penasihat kepada Kementerian Pertanian masa tu, untuk membantu. Masa tu dia orang cakap ada berapa puluh ribu usahawan yang dia orang ni terlibat dengan industri kecil dan sederhana masa tu, yang macam meniaga keripik kat kampung. So under Pharma, under IKS ni, mereka ni banyak ada banyak produk. Bawah dia banyak. Dia orang ni ada banyak produk, but the main issue, the main problem adalah mereka ni tak tahu nak buat pemasaran.
Dan mereka hanya berharap kepada orang tengah. You all faham lah, bila berniaga, guna orang tengah, mana dia banyak untung. Kemudian kadang-kadang pakai kredit punya sistem. So, jadi menteri telefon saya masa tu untuk minta saya bantu dia. Dan saya menjadi penasihat tanpa gaji, tuan-tuan. Tak ada allowance langsung walaupun RM1. Pergi meeting, duit minyak, kereta, saya sendiri. Saya pula jenis yang datang awal, saya menginap di hotel. Duit saya sendiri menginap di hotel. Saya pergi ke mesyuarat. Makan minum sendiri. Langsung tidak ada support daripada duit pihak kerajaan masa tu. Tiba-tiba masa tu ada yang mempertikaikan, dia kata dia ni siapa? Apa pengalaman dia? Masa tu ramai sangat oleh kerana masa tu adalah benda saya tak nak cerita baik buruk seseorang, saya kata tak apalah. Saya mengalah. Saya mengundurkan diri. Senang cakap, waktu tu tiada siapa pun yang menyokong ataupun backup. Hanya segelintir, sangat segelintir. Dan perkara itu sangat memberi bekas pada saya, even suami lebih lagi. Sebab di kalangan rakan-rakan saya sendiri pun berkata tentang hal ini. Ada yang support, kan. Kalau belah saya ni ramailah yang support sebab mungkin nak menjaga hati saya dan sebagainya. Tapi kawan-kawan sahabat, kawan-kawan kami berdua, kan, di Labis semua tu, semua bercakap tentang hal ini dan cara diorang tu sinis. Memang diorang menyangka Najib tiada pengetahuan dan kelayakan untuk duduk di tempat tersebut. You all kena ingat masa tu kita berada pada zaman salah faham dan pada akhir zaman ni manusia terdedah dengan zaman fitnah. Sekali je orang netizen. Bila masa pula saya mengajar macam mana pertanian nak tanam sawit? Bila masa pula saya mengajar macam mana sawah padi tu nak banyak padinya? Tidak. Saya kata masa tu pertanian ni aspeknya besar. Yang saya masuk pada skop IKS, industri kecil sederhana, yang kita nak bantu marketing dia. Tapi oleh kerana masa tu ramai orang yang tak faham dan fitnah dan kata saya menerima beratus ribu allowance, sedangkan mungkin you all boleh check account bank ke mana ke, RM1 pun tak transfer pun. Dan saya nak cerita tidak sekarang, ada langsung kita punya masa point adalah haters. Dan waktu itu memang betul lah, haters yang tak kelihatan pun kelihatan, saya nampak. Dan saya jenis orang yang bukan rajin baca komen. Sebelum tu lagi suami saya dah penuh scammer sebelum tu. Sebelum beberapa tahun sebelum tu pun samalah, kami ramai haters. Dan waktu itu terlampau tertekan sayang. Apa suami saya sebelum tu saya dah rasa berat hati, tapi saya hormat keputusan beliau. Beliau kata nak bantu dari segi itu. So saya izinkan dan ternyata gerak hati saya tu benar. Dan saya hanya menunggu suami saya pulang ke rumah. Tengah panas tu. Memang tengah panas. Saya tunggu suami saya kat office masa tu. Saya just baca sikit-sikit, tengok okey, saya kata okey, suami saya mesti ada baca juga. Kan, walaupun kami berdua ni tak suka membaca benda-benda macam tu, tapi ambil tahu sikit masa tu tentang hal tu. Betul sangkaan saya, beliau balik ke rumah, saya ingat lagi tak waktu tu. Saya balik ke rumah dan air muka suami saya tu dah memang berat sangat, dah macam sikit lagi dah boleh pengsan, dia punya berat tu. Hanya isteri yang memahami air muka suami Kan, kalau korang jadi isteri, korang pun faham. Setiap air muka, setiap memek muka suami korang tu, korang tahu apa maksud dia. Kan? So, saya cool. Saya tak berkata sepatah apa. Saya je masa tu peluk. Betul, dia peluk saya. Cara dia peluk saya dengan kuat tu, saya tahu macam mana hati saya sakit. Macam tu hati beliau pecah. Kan? Dan saya cakap dengan suami saya, kalau suami saya masih ingat, tak apalah sayang. Sayang boleh bantu dengan cara lain. Tak perlu kita engage dengan benda-benda macam ni. Orang salah tafsir niat kita dan insya-Allah Allah akan balas balik segala apa perasaan yang kita kena hari ni. Allah akan balas balik dengan menunjukkan yang kita ni benar-benar layak sebenarnya, tapi waktu tu kita tak berada di situ. Waktu tu kita berada di tempat kita sendiri. Dan ternyata doa kami dijawab oleh Allah sekarang. Alhamdulillah rezeki kami makin mencurah-curah. Dengan usaha berkat kami dan tim Momentum dan sokongan ramai student yang datang kepada kami. So apa kesimpulan pada hal tu adalah, pertama sekali adalah orang kalau nak benci kita, sakit hati dengan kita, setiap hari akan ada. Dia tak akan redha. Walaupun niat kami masa tu okey, kita nak bantu IKS. Mungkin ni cara jalan dia untuk kami bertemu dengan IKS. Okey. Tapi alhamdulillah kita dihalang oleh warga sebahagian, bukan semua. Yang rasa diri dia bijak. Bukan semua, warga netizen yang memang bijak, mungkin mereka ni boleh jadi penasihat ekonomi. Kadang-kadang anda sendiri tahu kan, kita punya
warga netizen, ada yang jadi penasihat ekonomi, kadang-kadang jadi penasihat syariah padahal lulusan SPM. Kadang-kadang ada setengah yang jadi penasihat pertanian, ada jadi penasihat rumah tangga, ada yang jadi penasihat selebriti, macam-macam penasihat yang ada. So saya menerima seadanya, tak apa. Mereka tekan kita, but okay, bukan tak ada ketakutan ni tuan-tuan. Bila berlaku benda tu, saya of course jadi takut kepada perangai bangsa saya. Segala perasaan ada waktu tu daripada Fear datang. muka suami saya. Fear datang. Saya kata, ini ke bangsa aku? Kejam Ini sangat. ke bangsa aku yang tak nak melihat bangsa dia berjaya, dan sakit hati kalau melihat ada orang berjaya dan sedaya upaya cuba nak menjatuhkan. Saya kata, Masya Allah, saya mengambil sebagai satu benda yang sayang kita ambil masa tu sebagai, okay, we must turn the fear into fuel to help more people to success. Daripada saya nak jadi takut kepada bangsa saya, perangai bangsa saya yang macam tu, lebih baik saya tukarkan kepada fuel, minyak, untuk lebih berjaya, dan saya nak bantu lebih ramai ikut cara saya sendiri. Cara yang senyap-senyap. Kita buat kelas, kita launching secara Sejak online. Kami banyak bergerak dengan relax-relax. Masa tu senyap. kami buat kelas, kita launching kelas RM1. Betapa nak menunjukkan yang kami ni betul-betul nak bantu. Dan untuk anda dibantu pun, you all keluarkan masa tu komitmen RM1 untuk kelas yang satu hari. Dan sekarang RM10, kelasnya 30 hari, satu hari 3 posin. 3 posin. Rupanya nak membantu. Jadi saya berterima kasih kepada haters masa tu sebab dia bagi idea untuk saya tahu jalan yang betul untuk nak bantu orang cara macam mana. Maksudnya tak payah kekal di sana. That's Kekal why di sini dan insya-Allah boleh berjaya. Nombor satu saya kata, sumbangan haters adalah diberikan saya idea ketika kita berada dalam tekanan. Betul lah sayang kan, kenapa abang tengok saya masak nasi tu, beras abang beli. Tapi ayang yang masak. Apa maksud saya tu sayang? Maksudnya nasi tu, kalau kita masuk dalam periuk, dia ada tekanan yang tinggi baru dia masak. Tekanan. Kalau periuk tu sama ada apinya slow sangat sebab mungkin kita nak jimat gas, mungkin dia jelantah. Atau mungkin, apalah rumah aku ni buka dapur lama-lama masak nasi. Dah lah tutup awal. Belum masak lagi dah. Sakit perut kita dan anak-anak nak makan sebab tutup awal pressure. Sangat. Kurang tekanan. Rupanya, tekanan diperlukan. Dan terima kasih, tekanan dalam hidup adalah datang daripada haters. Tekanan dalam hidup. Dan lepas tu sayang, apa yang kita buat adalah kita bantu lagi ramai usahawan. Dan masa tu orang pertikaikan. Dia kata, kau siapa nak ajar orang? Yelah, kita hanya ada pengalaman. Kita hanya ada result masa tu, anak murid ada tapi tak banyak. So dia menyebabkan, okay, it's okay. Aku akan bantu untuk lahirkan lebih ramai usahawan atau peniaga berjaya. Alhamdulillah kita buat. Ramai anak-anak murid kita yang seorang demi seorang berjaya capai macam tu. Capai cita-cita dia orang lah kan. Beli rumah untuk mak ayah, capai 1 juta pertama. Dia memberikan saya tekanan lebih dan masa tu menyebabkan abang tak boleh nak malas sayang. Dan terima kasih, I love you haters. Kalau haters perlukan geran ke, nak buat posting social media pun saya rasa kalau perlu bantuan, kita perlu bantu. Sebab bila kita tak ada tekanan, bila kita tak ada tekanan tu macam kita jadi malas. Kita jadi comfort, kita jadi orang kata complacent. Kita selesa, relax, santai. Tapi bila ditekan ni, masa tu yes, betul saya memang tak ada apa-apa kelulusan tuan-tuan. Menyebabkan dia memberikan saya satu macam komitmen yang masa tu mentor saya pun, kau Najib, kau better sambung belajar. Sebab kalau dengan sijil yang kau ada, pengiktirafan akademik yang kau ada, kau boleh mempengaruhi lebih ramai orang untuk berjaya, apa salahnya? Dan saya terfikir, betul juga. Kan dia memberikan saya lebih kreatif, berani. Dan alhamdulillah saya menyambung pelajaran ke Anglia Ruskin University. Ambil master bukan senang. Korang pun tahu kan yang dah ada master. Saya berpeluang menyambung masa saya abang ambil Master of Business Administration daripada Anglia Ruskin University. Kan, pagi-pagi saya gerak. Dia adalah MQA yang diiktiraf oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Dan alhamdulillah habis dalam masa setahun. Memang pening lah, saya tak senang dengan assignment. Allah, duduk kan berjam-jam masa tu kelas offline, saya kena setiap minggu abang kena travel. Offline tau. Travel seorang pergi Cyberjaya belajar. Semua online. Kan ada lecturer daripada UK ada, daripada India ada, daripada Sri Lanka ada. Antarabangsa pula tu. Memang cara-cara dia orang tu. So balik dia cerita kat saya. Saya kek tahu apa. Kena buat. Saya kena ingat abang kena buat group study balik semula. Kan? Group assignment lagi. Saya senang je, syarat saya senang je. Banyak benda saya kena buat. Tak ada perempuan lah macam tu. Laki semua, laki. Tak adalah kerja saya ni tau. Dan semua orang tua.
Grup saya masa tu saya je orang muda. Yang lain orang tua. Tak apalah, otai-otai pun okey ke. Idea dia lagi dahsyat. Dia bijak juga. So anda nampak tak, bila haters ni menekan kita, kan, menyebabkan kita okey, tak apa, it's okay, tak apa. Aku ambil benda ni. Abang masa tu terus Dah lah, saya teringat. macam ni grup A, pantang dicabar. Saya abang tu teringat dia punya point dia adalah the best revenge is success. Dia pepatah tu kan. Bukannya kita datang nak cekik dia. Oh, kau buat aku. Tak. Tapi yang mendengar ya, saya perlu ingatkanlah. Saya sentiasa ingatkan suami saya. Setiap kali dia nak pergi belajar, kadang saya teman, saya duduk dalam kereta dan tunggu kat situ. Saya cakap, sayang, make sure niat saya nak pergi belajar, nak ambil master kerana Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suka dan sayang sangat orang yang menuntut ilmu, dan Allah Ta'ala akan muliakan orang yang menuntut ilmu. Saya bersihkan niat, sentiasa kena betulkan niat. Memang betul suami saya nak beri manfaat pada orang ramai, sebab orang zaman sekarang ni nak tengok sangat apa you ada, apa sijil you ada, apa harta you ada, baru nak dengar cakap, baru nak ambil ilmu tu. So kami terpaksa ikut zaman tu tau. Sometimes kadang saya yang semudah kata, engkau siapa? Engkau bukan ustaz nak nasihat orang. Come on, Semua manusia umat Islam dia kena nasihat orang. Tak kira lah kau bukan ustaz ke, bukan ustazah. Dia kena. Tapi masalahnya orang kita. Kan, orang kita. So kita kena faham. Jadi betul lah yang saya kata, betulkan niat. Jadi saya betulkan niat. Even saya tak ada tulis pun kat dalam saya punya social media. Master of Business Administration, saya tak ada tulis pun. Dia adalah memberikan saya satu peluang belajar. So saya tahu dunia akademik secara macam mana master, Seronoklah. macam mana nak run assignment, macam mana nak tekan turn it in, nak tengok kita punya apa nama kesahihan yang kita assignment kita buat original. Turn it in tu nak pastikan originality tesis. Yes. Dia punya assignment saya tu tak boleh tiru. Jadi kita nak kena itu saya benda. Saya banyak point. Itu bendanya lah. So yang jadikan kita lebih kreatif, menjadikan kita lebih orang kata berani nak buat sesuatu. Okey? Lagi apa sayang? Lagi apa? Saya cakap saya banyak point. Siapa lagi nak point? Saya nak tanya. Saya memang tak ada point hari ni. Dia macam sebelah tak ada point ada. Tak, tugas saya hari ni, saya hanya ingat kembali apa-apa yang berkaitan dengan kejadian sebenar. Kan? Okey, dia macam ni. Senang saya nak gariskan dia adalah kepada 5 poin. Okey. Sumbangan haters dan kenapa kita sayang dia adalah, pertama sekali tadi saya kata adalah menaikkan. Dia memaksa kita capai impian. Dia paksa. Selama ni mungkin saya kalau tanya orang saya, keinginan nak sambung belajar tu dah lama. Kan sayang, sebenarnya dah lama. Tapi bila ada yang menekan, dia menyebabkan kita, kau lagi tak cepat. Ingat ke dulu kau kata kau nak belajar? Kan? Inilah masa dia. Nampak? So saya pun alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Terima kasihlah haters sebab tolong remind. Itu yang pertama. Nombor dua, dia haters ni menyebabkan kita terpaksa buat. Mana sayang kecil sangat sayang? Ya buat Allah, tindakan. Sayang umur kita baru 38 sayang, belum 48 sayang. Sama. Buat tindakan. So macam mana tindakan kita tu? Kalau kita dalam keadaan biasa-biasa, tindakan kita biasa je lah. Tapi bila ada haters, dia menyebabkan kita nak buat speed dengan kepantasan, dengan ketepatan. Kalau tidak, kita akan buat macam tindakan biasa-biasa je sebab tak ada apa-apa benda yang memaksa kita ataupun menekan kita. Faham tu? You all ni faham. Dan saya nak ucap terima kasih kepada anda yang dah tag kat situ, dah tekan butang share, kan? Dan apa peranan orang rumah pula ataupun pasangan kita bila suami atau isteri dia kena dengan haters tu tadi? Apa sayang punya advice kepada dia orang? Tak kiralah suami atau isteri, jika anda adalah penyokong dan pasangan anda adalah driver bisnes anda, kita kena menjadi orang yang lebih tenang. Orang yang lebih tenang, lebih bijak, sebab bila berlaku sesuatu yang tak diduga, betul, kita adalah satu-satunya manusia yang mereka akan cari dulu. Kita adalah satu-satunya manusia yang dia akan tanya pendapat dan dia akan minta kata-kata yang menenangkan. Jangan pula time tu saya kalau nak belasah boleh je. Kan bila cakap tak payah masuk. Tapi kita tahu kata-kata tersebut sangat tidak sesuai pada waktu itu. Dan kalau boleh tak payah gunalah sampai bila-bila perkataan macam tu. Sebab Allah Ta'ala sendiri dah izinkan keputusan tu berlaku. Boleh je kalau suami saya kata nak join sesuatu tu, Allah kata tak payah, saya cakap lah, saya support lah macam mana pun, tak terjadi. Tapi sebab walaupun saya berat hati, suami saya dah buat keputusan nak join, Allah Ta'ala izinkan. So mesti ada ibrah, mesti ada pelajaran. So kita sebagai pasangan tenang-tenang sahaja. Dan kalau perlu, kalau kita tak boleh mengawal hati kita sebagai pasangan, sebab kita adalah orang yang
antara sayang pada ibu bapa pasangan, kita adalah orang yang paling sayangkan pasangan kita. Saya adalah orang yang paling sayangkan suami. Sampai saya sometimes berasa macam nak melindungi suami. Kan? Saya sometimes rasa macam saya sangat insecure. Insecure panggil Macam seolah-olah saya tak nak orang sentuh suami saya. Sebab saya nampak sendiri pengorbanan suami saya, macam mana beliau bekerja keras, macam mana beliau berbuat banyak kebaikan pada orang keliling. Walaupun orang lain tak nampak, saya tahu segala-galanya. Dan saya tahu yang kenapa korang nak buat suami saya lagi. Sampai macam tu. Tapi kita tak boleh ikutkan hati kita. Kita kena selalu ingat, walaupun kita sayang suami, walaupun kita sayang anak-anak, Allah Ta'ala lebih sayangkan suami. Allah Ta'ala lebih sayangkan orang yang kita sayang kat dunia ni. Dan percayalah, Allah Ta'ala memang sentiasa menjaga pasangan kita. Dan bila Allah Ta'ala uji tu, maksudnya Allah Ta'ala nak naikkan darjat. Allah Ta'ala memandang kita. Sebab tu dia bagi ujian. Sebab kasih sayang Allah pada setiap manusia berbeza-beza ya. Kadang-kadang dia berinya ujian, itu tanda kasih sayang dia. Kadang-kadang yang orang ni diberi nikmat, itu juga tanda kasih sayang Allah Ta'ala. Jadi kita tak boleh nak compare ujian kita dengan ujian orang lain. Okey. Dan kalau ikutkan sebenarnya, kalau ikutkan bila berlaku benda macam ni, haters macam cuba menggagalkan kita nak bantu bangsa kita berniaga dengan betul, bukan tak ada rasa nak give up. Ada kadang-kadang. Ada rasa macam aku malas dah nak tolong dia orang lah. Kalau lah saya buat keputusan, dah tak payah tolong lah. Pandai-pandai kau cari sendirilah cara jalan. Macam mana nak buat bisnes. Lah, jom. Macam mana nak buat online. Kita buat hal kita je. Kita mungkin boleh jual software, jual sistem. Jual jadi affiliate macam dulu, jadi internet marketer. Lek-lek je kan. Tak payah nak orang tahu. Masuk juga 40,000. Dulu zaman tu sayang. Zaman yang kita dulu tak buat macam tu. Orang kata apa? Kedekut ilmu tak nak share. Ni lah bangsa ni. Dah senang tak nak share. Bila dah share pula, kau siapa nak share? Kau siapa nak ajar orang? Nampak tak? Tuan-tuan, saya harap sangat anda sebagai sahabat-sahabat saya tidak menjadi orang yang macam tu. Kalau ada, saya doakan anda akan jumpa jalan yang lurus, jalan yang betul. Jangan jatuhkan orang. Sekali kita jatuhkan orang, kalau dia give up, selagi mana dia give up, selagi itu kita menanggung dosa. Atas sebab kita menjatuhkan dia. Jangan lupa setiap benda yang kita beri pada orang akan berbalik pada kita. Benda baik, baiklah kita dapat. Kalau benda tak baik, kalau tak kena kat kita tuan-tuan, mungkin kena pada keluarga kita, seluruh keturunan kita. Jadi hati-hatilah bila nak beri sesuatu pada orang. Beri komen. Beri yang baik. Jatuhkan semangat, jangan macam tu. Okay. Nombor 3 saya nak cakap. Bila berlakunya haters ni buat sesuatu gila. Nombor 3, kita akan kejar buat tunjuk result gila-gila, babe. Kita akan menyebabkan kita rasa macam, aku tak kira, aku mesti bantu lebih ramai. Aku mesti bantu anak murid aku lebih berjaya. Ada setengah kadang haters ni, ada setengah adalah kesedaran, tiba-tiba alhamdulillah jadi anak murid. Alhamdulillah. Ada yang tak sedar-sedar, tapi insya-Allah saya tidak give up. Saya masih perlukan mereka, saya perlukan tekanan daripada mereka. Dalam masa yang sama, kita terus doakan dia, insya-Allah jumpa jalan yang betul. Jalan kebenaran. Saya tahu anda mungkin ada di kalangan anda pun yang sebelum ni mungkin pernah tak suka dengan saya, mungkin skeptikal. Pada saya itu semua adalah benda yang normal. Dan saya sentiasa memaafkan anda, insya-Allah. Yang keempat sayang, bila ada haters ni, dia mengingatkan kita akan buat gila-gila. Sesuatu tu gila-gila. Dia memang gila-gila betul tau. Saya tunjuk macam mana abang punya kegilaan. Boleh kalau saya bagi izin kan. Kalau saya mengajar dia punya gila-gila tu, macam mana kan? tu. Sampai kadang-kadang Just sempat paling kat saya sekali je. Pagi, petang, siang. Maksudnya kalau kita ada 24 jam kan. Ada waktu tidur, ada waktu solat, ada waktu makan. Itu sajalah waktu yang suami saya stop daripada buat kerja. Kadang-kadang live non-stop. Ataupun kadang-kadang bukan live untuk yang tim dah tentukan. Suami saya sendiri yang encourage diri dia untuk adakan voice chat contoh. Sebab suami saya pernah cakap dengan saya macam ni. Saya faham, dulu sebelum saya faham, suami saya banyak berkata-kata dengan saya. Saya pun selalu minta nasihat dengan suami saya sebab saya tahu hati beliau bersih. Bila beliau beri nasihat, beliau cuba untuk masukkan Allah Ta'ala dalam setiap nasihat tu. Maksudnya bila dia nasihat tu, dia tak berat sebelah. Walaupun nasihat tu kadang-kadang tidak memihak kepada beliau. Jadi saya suka minta nasihat pada beliau. Dan suami saya pernah cakap, itulah sebabnya kita kena buat marketing dan kita kena spend duit yang sangat banyak, sangat banyak. Terus terang saya cakap, sangat banyak. Momentum internet sendirian Berhad spend untuk marketing sahaja, belum yang lain-lain. Kenapa? Suami saya kata, B, itu adalah sedekah amal jariah abang ataupun semua syarikat kita untuk beritahu orang.
tolonglah kami ada buat kelas yang bagus. Kalau korang join, kalau korang ambil ibrah, korang buat benda tu, korang akan berjaya juga. Kalau korang betul-betul nak inspirasikan kami dan nak follow, nak contohi kami ataupun pada korang kami ni dah berjaya dan nak follow, itulah apa yang kita orang dah tolong. Kita orang dah sediakan buat marketing supaya panggil, supaya bagi tahu, dia ada buat kelas, join. Untuk tahun ni je sayang kan, sampai bulan 5, bulan 6 ni kita belanja berjuta. Belanja berjuta. kita berjuta. Dan wife saya tahu, saya selalu cakap, dia risaulah kita keluar duit banyak. Saya kata macam ni sayang, setiap sen yang dikeluarkan untuk marketing adalah belanja untuk berdakwah. Belanja untuk menyampaikan kepada orang, korang ada masalah yang berniaga, marilah ikut saya bantu. Dan ini sampai semua kat corong radio, corong social media, kat billboard. Penat saya berdiri tengah-tengah panas tu tau. Berdiri kat situ, tulis kat situ, online business, kami nak bantu berapa puluh ribu usahawan kat situ. Kita belanja besar. Itu pun ada juga yang kecam. Eleh kata online, kenapa buat billboard radio? Come on lah, Netflix tu online bang, kak. Dia pun kena pergi pada, dia kena pergi kepada dunia offline. Sebab ada orang, dia tak masuk online lagi. Dia ada kat dunia offline. Dunia offline tu lah gunanya nak menarik mereka pergi dunia online bang. Masalah kadang-kadang. Tu dulu Ustaz Usman Akamus pernah cakap, kita ni kalau bodoh baik diam. Bila kita bercakap, kita tak ada ilmu. Jangan tunjukkanlah kebodohan confirm kita bodoh. Orang sebab setiap orang ada kebodohan dia. Jadi, kalau kita tak tahu, jangan bercakap. Kaji dahulu sebelum nak buat posting apa-apa atau sebelum nak berkata apa-apa. Tapi apa pun terima kasihlah, disebabkan itulah kenapa kami belanja sampai berjuta ringgit. Buat gila-gila dalam untuk marketing. Buat lagi gila-gila. Kerja pun memang gila-gila kerja. Lagi-lagi bimbingan 30 hari ni saya tengok. Bukan suami saya gila-gila. Saya dah nampak tim kami pun gila-gila buat kerja. Sampai saya yang naik risau. Saya berdoa pada Allah, ya Allah, semoga isteri, anak dan leader kami kan semuanya lelaki kan. Semoga anak isteri mereka ni baik-baik saja, boleh. Wanita pun ada dah peringkat junior kan. Ada tapi tak ramai. Masih lagi kami punya hardcore leader ialah utama lelaki yang memang dah berkahwin, dah ada anak, semua anak kecil-kecil. Dan itulah doa saya sebagai, saya ni ibu, dianggap ibu dalam momentum internet. Jadi itulah doa saya sebagai ketua, sebagai ibu mereka, untuk supaya rumah tangga mereka masih dalam keadaan baik-baik sahaja. Walaupun suami mereka ni gila-gila buat kerja. Yes, mereka buat gila-gila. Mereka malam tadi voice chat saya ingat habis pukul 12 malam kot. Beribu yang masuk, yang participate. Dan saya ucapkan terima kasih kepada anda yang betul-betul participate, yang betul-betul memberikan komitmen dengan bimbingan 30 hari tu. Walaupun kita hanya charge, kita kenakan yuran hanya RM10 kan. Dan saya rasa macam rugi besar lah kalau anda tidak mengambil peluang ni. Sementara peluang tu ada depan mata. Sementara semua sihat-sihat belaka. Dan itulah bendanya. Jadi kita ucap terima kasih lah kepada haters sebab mereka ni lah menyebabkan kita belajar. Last kali saya poin yang kelima adalah dia mengajar kita untuk menguatkan hati kita. Ataupun bahasa dia adalah hati kita menjadi lebih cekal, lebih tabah. Okay. Kalau dulu mungkin saya kena sekali komen, saya mungkin rasa jadi tak teram tu suara macam kenapa cakap aku macam ni. Tapi sekarang kalau saya baca, saya akan senyum. Tak ada rasa apa. Saya akan rasa senyum. Oh, yelah adik tu macam tu ya dek. Waktu saya dulu saya pun pelik tau ada orang cakap, saya kalau tengok apa-apa yang menyakitkan hati saya tak rasa apa-apa. Waktu tu saya ingat dia ni tak ada perasaan lah. Kan memang orang dah menyakitkan hati tu. Kenapa tak rasa apa-apa, macam robot, macam bukan manusia. Saya punya level kebodohan tu sampai macam tu tau. Tapi bila seiring dengan waktu, seiring dengan ujian demi ujian, Allah dah bagi ujian bertimpa-timpa. Last kali, at the end, bila kita tengok sesuatu tu, di angin lalu je. Macam tak ada rasa apa. Tuan-tuan, bukan kata nak menyombong diri. Tak, maksudnya kita dah macam orang kata, dah kebal. Dah lali. Macam dah selalu sangat kena benda tu. Jadi betul lali dan kita maafkan. Kita maafkan dan apa yang kita nak buat adalah move on je lah. Saya selalu bincang dengan suami dia nak cakap kita macam maafkan mana je apa orang buat kat kita. Sayang, even kita bagi orang video, e-book, download free pun orang kecam. Free kot. Kecam, apa bagi ni apa bagi ni. Lah, kau daripada komplain, apa yang kau dah tolong bangsa kau bang kak? Bangsa haters, apa yang kau orang dah tolong kau orang punya bangsa? Online buat kebaikan tu, kau diam-diam sudah. Tak payahlah nak pergi bising-bising kan. Ini kadang-kadang kita macam, ya Allah, kau ada kenapa? Aku bagi e-book free, tak ada bayar. Lepas tu cak ada cakap, ni nanti nak apa ni, ada niat ni. Come on lah, kan Rasulullah pun tak boleh tahu niat orang. Hebatnya korang level mana? Betul, sampai kalau boleh korang tahu pun niat. kata kami ada niat. Tapi Allah. percayalah,
setiap dari kita termasuk korang juga yang berkata-kata tu kan. Kita sekan sentiasa memperbaharui niat, membetulkan niat. Betul. Anggaplah orang yang kita bersangka-sangka tu, dia pun sentiasa membetulkan niat. Bila masa tu dia solat tahajud lama dengan Allah, Allah bagi dia ilham untuk betulkan balik niat. Kan insya-Allah lurus jalan tu. So apa kata kita anggap orang lain lebih mulia dari kita. Kita walaupun kita ni rasa bijak, walaupun kita ni dah cukup serba-serbi. Tapi hakikatnya sayang itulah kenapa ada haters, sebab mereka rasa mereka ni lebih mulia. Saya suka point tu. Haters ni kenapa dia kutuk kita, kenapa dia mengata, dia cuba memburukkan kita sebab dia rasa dia mulia. Okey, tapi dengar sini. Hakikatnya you all lebih mulia daripada mereka, you all berada di depan dia. Sebab kita tak akan komplain orang di belakang sebab kita tak nampak siapa kat belakang. Tapi kita hanya akan komplain kepada orang yang berada di depan kita atau di atas kita. Bermaksud, bila haters ni kutuk kita, belasah kita sebab kita dah berada di depan dia dan dia rasa terancam. Macam mana dia tiba-tiba dah berjaya? Macam mana dia ni tiba-tiba dah jadi macam ni? Dahsyat sangat. Nanti orang semua pandang dia. Orang semua puji dia. Aku macam mana? Okey, aku belasah sekarang. Itulah hakikat seorang haters. Ini bukan lagu hakikat sebuah cinta, hakikat seorang haters. Kita mungkin boleh kena buat lagu lah. Untuk kita nak jadi lebih tenang, untuk kita jadi lebih okey insya-Allah. Okey sayang. Kita lepas ni buat ada voice chat pula dalam grup bimbingan 30 hari sebenarnya. Saya ada benda something, macam orang saya kata saya suka bagi lebih. Saya nak bagi checklist sebenarnya sekejap lagi kepada mereka yang berada dalam grup bimbingan 30 hari. Checklist apa nak buat hari ni. Sampai sekarang ni kita bantu setiap hari dengan yuran yang dibayar hanya RM10, 30 hari dapat direct point daripada saya sendiri, daripada para trainer momentum, daripada Puan Izzah sendiri pun bagi advice pada anda. Dan saya nasihatkan, jika anda belum lagi mendaftar atau belum lagi beri komitmen, paksa-paksalah diri tu pergi ke naktarikpelanggan.com untuk daftar, dapatkan bimbingan. Kalau tak tahu macam mana, komen je dalam komen, tim saya bantu, atau komen di dalam grup Telegram. Okey sayang, last word nasihat untuk mereka yang berdepan dengan haters. Okey, pada saya macam ni, walaupun kita melihat seseorang tu mulia, ataupun kita rasa sendiri kita dah mulia, percayalah, lagi ramai orang yang lebih mulia dari kita. Dan sentiasa ingat, kalau kita sentiasa ingat, aku lebih hina dari orang yang kita lihat tu, aku lebih hina daripada tim, kita akan sentiasa berada di landasan merendah diri. Kita akan sentiasa berada di landasan selamat. Kalau kita nak selamat dunia akhirat, jangan ada sombong sebesar biji sawi pun. Sebab jika ada, walaupun sebesar biji sawi, kajilah Google biji sawi tu besar macam mana, memang sangat kecil je, ke neraka kita. Itu adalah hadis riwayat Muslim, hadis sahih. So, kena jaga diri daripada sifat sombong. Korang tolonglah. Kalau korang mengatuk orang lain, semua ramai akan cakap kan, korang pun dah tahu, satu jadi menuding, tiga jadi lagi menuding ke arah kita sendiri. So lebih baik kita menyimpan mulut dan kata-kata yang tidak enak dengan niat kita nak orang tu jatuh, dengan niat kita nak orang tu sedar, ataupun dengan niat kita nak orang yang kenal, orang yang kita hate tu menyampaikan pada orang tu. Yang menyampai pun satu hal juga. Jangan kata haters. Tolong jangan jadi penyampai tidak bertauliah. Penyampai tak bertauliah ni apa? Nak kena disijil ke kalau nak betul? Bukan. Jangan jadi penyampai yang menyampaikan kata-kata buruk supaya orang tu, sama juga penyampai pun sama, engkau pun haters sebenarnya. Kau pun dalam hati kau nak juga tengok orang tu jatuh, tapi engkau buat bagus. Ni bukan aku cakap, ni jiran sebelah cakap. Ini kawan lama aku cakap. Sama sahaja. Allah Ta'ala Maha mengetahui. Sedarlah bila kami kena macam tu, terlalu banyak. Kami hanya niat, ya Allah, aku tak tahu semua ni, ya Allah. Aku mohon perlindungan engkau dan hanya engkau yang Maha mengetahui. Aku serahkan pada engkau segalanya. Alhamdulillah, kami tenang-tenang sahaja di sini. Dan kami harap anda semua pun sentiasa dalam keadaan tenang-tenang. Dan yang ada rasa nak jadi hater, ataupun korang sengaja atau tak terjadi, atau tak sengaja untuk jadi haters, istighfar banyak-banyak. Moga-moga Allah bagi kita petunjuk supaya kita berada di landasan. Apa pun sayang, kami tetap terima. You all nak jadi fans, jadi sahabat pun kami terima. Okay, alhamdulillah. Anda jadi haters, I love you. Sebab dua-dua pun membantu kita, insya-Allah. InsyaAllah. Okey, itu sahaja daripada kami pagi ini. Terima kasih banyak pada yang dengar. Kita jumpa lagi dalam Sarapan Minda Momentum akan datang. Assalamualaikum. Salam. Tajul esok best. Bye-bye.